Yo guys, welcome to my video. Hari ni aku nak tunjukkan dekat korang satu device yang boleh kata follow footprint apa yang Google buat. That is Vivo X100 Pro. So device ni sebenarnya dia ada processor di sini just untuk buatkan ISP daripada processor beralih dan juga dapat buat lagi lebih daripada apa yang ada dekat main processor tu. So korang tahu kan processor apa yang aku cakap. And not just that, telefon ni bukan dia just buat ISP berbeza, tapi dia buatkan collaboration dengan kamera juga. Zeiss membuatkan dia ada all sort of collaboration dalam sebuah device saja, membuatkan telefon ni fokus terhadap kamera. Kamera. Tapi bagus ke? So kali ni kita akan tunjukkan dekat korang satu-satu and apa kebolehan dia bila ada all those kind of collaboration and hasil dia tengok macam mana. Alright, first thing first, kita nak cakap pasal dia punya kamera je lah. Kita straight to the point je. Dia punya kamera dekat sini, dia ada 3 setup kamera yang korang boleh nampak. That is 50 megapixel, dia punya main sensor. And dekat sini juga akan ada coating daripada Zeiss tu sendiri untuk buatkan dia punya image lagi sharp dan juga terkena dengan anti-reflective coating lah kan. And buatkan image tu nampak lagi natural, lagi cantik, lagi lawa. And then dia juga ada ultra wide camera 50 megapixel juga. Dan pergi kepada telefoto, dia ada sensor yang baru dekat sini, membuatkan dia punya light tu dapat terima dengan lebih banyak, so that korang tak akan nampak gambar tu gelap. Tapi ikut aku punya penggunaan sendiri, dia punya hasil ni is kind of different daripada orang lain. So dia punya sensor dekat sini dia pakai IMX989 1-inch sensor tau. Setiap kamera biasanya akan aim untuk dapatkan image yang lagi real, nampak sama dengan apa yang mata kita ni nampak. Zeiss memang dah ada benda tu like lama dah. Cumanya kali ni fokus dia beralih kepada untuk nampakkan setiap inci gambar yang kau tengok tu adalah fokus dan juga sharp. Sensor kedua yang act as ISP ataupun image signal processing ni adalah Vivo V3 chip. Dia based on 6nm process. Sebelum ni kalau ikutkan, different processor ISP ni akan makan sedikit bateri. Ada kelebihan dia juga bila dibawa benda ni kepada smartphone. That is kau boleh dapat image yang lagi lawa lah, image yang lagi cantik. And lagi senang, lagi less stress dekat dia punya main processor. Dan juga obviously kurang panas. Sebab biasanya kalau nampak rakam video 4K ke, cinematic ke, blur background ke, akan buatkan telefon tu lagi panas and ramai orang komplain. And even aku rasa iPhone pun macam dah beralih nak tukar kepada ISP yang berbeza daripada pakai stress dekat dia punya A17 ataupun A17 Pro tu kan. Macam mana pula dengan dia punya hasil kali ni? Aku kata these are not basic camera bila aku cuba untuk tangkap gambar sama ada orang ke, landscape ke, and even architecture. Kalau korang main shadow pun korang takkan nampak macam hasil dia daripada kamera yang biasa korang guna. Contohnya dekat sini, every time aku tangkap gambar, aku cuba nampak yang dia cuba untuk buatkan proseskan gambar tu lagi lebih daripada apa yang aku cuba nampak and lagi lebih daripada biasanya aku. And even aku cakap foto ni macam like baru lepas edit, kau tahu tak? So kau nampak dia punya contrast, kau boleh nampak dia punya added sharpness. And buatkan aku persoal, this ISP is really macam dah ada like this sendiri untuk buatkan gambar tu nampak lagi lebih daripada biasa. And even dia ada correction dia sendiri bila aku cuba tangkap gambar. Contohnya macam, kau tahu kan setiap kamera yang korang tangkap biasanya tak akan ada align sangat-sangat. Sebab kadang-kadang dia punya curve tu a bit macam over sangat. So kali ni dia ada correction dia sendiri and korang boleh nampak benda tu dia betulkan in real time juga. Sebab every time aku tangkap gambar akan nampak correction tu sendiri. Not just that lah, kalau kau tengok dia macam try hard sangat untuk impress pengguna dia. Bagi aku tak salah, benda ni adalah satu benda yang kita nak. So tak adalah kita nak pergi dekat Lightroom ke, dekat CapCut ke, ataupun dekat mana-mana app untuk buatkan gambar, letak filter ke, letak light dan sebagainya. Tak perlu. Dekat sini kau boleh nampak tangkap gambar guna Vivo X100 Pro ni memang dah boleh post dekat social media dah. Biasanya kalau kita pakai kamera DSLR perlukan beberapa lenses kan. Contohnya macam ada yang 70, ada 50 and even ada 24mm. So untuk Vivo basically kau ada semua benda lah, daripada 24mm kepada sampai 100mm pun ada and even more than that, tapi yang tu guna digital. So kali ni Vivo dia ada ultra wide, wide dan juga telephoto, boleh zoom sampai like 70mm.
dan juga sampai 100mm kalau korang nak. And dengan semua benda tu akan buatkan korang lagi senang untuk tangkap gambar kamera phone daripada sebuah kamera DSLR sendiri. Cara dia pun mudah je. Kau boleh tengok option dekat bawah tu. And aku suka dengan UI Vivo ni sendiri, so that aku sendiri senang faham. Tak perlu nak pergi kepada Pro mode dah. Pergi dekat portrait ataupun pergi dekat camera mode biasa je. And bagi aku dia punya gambar sangat-sangat lawa. Biasanya untuk rakaman video ni semua orang boleh rekod 4K. Betul. Semua orang boleh rekod 4K and tak ada masalah pun. Even sekarang dah ada HDR. Apa yang Vivo cuba buat dengan V3 chip kali ni adalah untuk buatkan cinematic mode video ada dalam ni, dan juga option untuk rakam at 4K menggunakan cinematic video tu. Perubahan dekat sini kau akan nampak dia punya aspect ratio dah semakin wide, dia punya color is a bit different, and dia punya hasil post processing pun is a bit different daripada apa yang korang nampak. Dan dengan telefoto yang ada dekat sini, korang boleh nampak dia punya video sangat-sangat stabil, and even terlalu stabil untuk aku pakai sebenarnya. And it's a bit gimbal kind of thing. Kadang-kadang rasa macam dah boleh buat short film menggunakan telefon ni sahaja. Now kita cakap pasal dia punya operating system pula. Macam mana pengalaman guna telefon ni dengan Fantasia OS based on Android 14. Sekarang paling latest tahun 2024, apa yang kau perlu cari adalah Android 14 dan juga dia punya penggunaan dia lah. So setakat ni aku guna tak ada masalah sangat yang aku boleh complain. And even kalau korang nak buat multitask tu akan ada floating option dan juga split screen option dekat situ. Semua apps, contohnya macam Instagram ke, Twitter ke, Facebook ke, semua boleh buat multitasking. Tak ada masalah sangat yang aku boleh cakap. Dia punya UI nampak macam dia nak kekal sedikit macam apa yang ada dalam Android 13, tapi bawa elemen Android 14 tu sikit-sikit. Contohnya macam Wi-Fi dan juga Bluetooth. But one thing yang aku nampak adalah dia tak cuba besarkan segala benda macam apa yang Google buat dalam Android 14 dia orang sendiri. Apa pula dia punya processor dekat sini? Since dia memang smooth kan. Pakai Snapdragon ke? Tak. Kali ni dia pakai Dimensity 9300 dengan RAM 16GB. Kau boleh ada juga dia punya option untuk naikkan sampai 16GB juga kalau kau nak. So combine dua akan dapat lagi tinggi. And apa yang aku puji dekat sini adalah Vivo always dia bagi option storage yang tinggi tau. Contohnya dekat sini dia boleh pergi sampai 512GB. Kau beli telefon ni memang akan dapat 512GB. How awesome is that? Tak perlu nak bayar lebih. Kau bayar apa yang ada je, still dapat storage yang besar. No option like macam jenama yang lain. Itu yang bagus dekat Vivo dekat sini. Aku sangat-sangat puji. Not just that lah, dia juga capable of doing great things. Contohnya macam kalau korang suka main game. So aku sekarang ni cuba untuk main game PUBG Mobile. So dia boleh pergi sampai 90fps dengan added option sampai, yelah, dia punya processor V3 chip daripada Vivo tu sendiri akan digunakan juga dalam telefon ni, dalam gaming mode ni, untuk buatkan kau punya pengalaman tu lagi better. Contohnya macam dia boleh naikkan kau punya resolution, lagi terangkan dia punya gameplay. Dan juga FPS pun dia boleh constant kan. Dia boleh accelerate kan, so that korang boleh enjoy at 90fps constantly. So tak ada masalah kalau dia macam drop frame ke. Tak ada bila korang ada V3 chip daripada Vivo ni sendiri. Dia punya bateri pula dekat sini is quite besar juga, 5400 mAh equivalent. So dia punya capacity ni boleh tahan like the whole day kalau korang nak. And tapi kalau korang main game, kalau korang tak gambar constantly, akan makan juga, jujur aku cakap. Tapi bagi aku benda tu tak ada masalah, since korang dapat hasil dan juga kepuasan yang maksimum bila guna dia. Penting juga tak ada guna kalau ada bateri yang besar tapi charger dia slow. So dekat sini dia boleh bagi sampai 100 watt charging speed. Boleh penuh dalam masa like 14 minit sahaja daripada 0 sampai 100%, which is good sebab dia ada dua panel of battery untuk buatkan charging speed tu lagi laju, so that tak ada macam overheating sangat. Nama dia flash charge, boleh penuhkan and guna USB Type-C kepada si punya kabel. Alright, dan cakap pasal benda-benda penting yang ada dalam Vivo X100 Pro dekat sini, apa yang kau perlu tahu juga adalah sebenarnya dia punya skrin depan. So dekat sini dia pakai skrin 6.78 inci. Benda biasa, 6.78 inci dengan 120Hz display. Apa yang kau patut tahu juga adalah dia punya skrin ni actually curve tau, dekat sebelah kiri dan juga kanan. So it's a curved screen. Dan juga dia punya nits of brightness agak terang dekat sini, 3000 nits of brightness. So you will not have a problem bila kau tangkap gambar dekat luar untuk tengok dia punya color, dia punya brightness, and kalau korang nak adjust accordingly kalau tengah buat tangkap gambar ataupun shooting tu. Sekarang aku nak address a few things tentang Vivo sebenarnya. In my opinion, daripada dulu lagi Vivo sangat terkenal dengan design nipis tapi dapat battery capacity yang besar. Tu daripada dulu lagi aku boleh puji. Tapi dia punya design a bit off. Tapi kali ni kau boleh nampak
dia dah makin decent, dah semakin cantik dah. Dengan satu sensor dekat sini sahaja, semua kamera yang ada semua ada dekat sini. Dan juga design dalam ni pun dah semakin minimalis. Tapi kau boleh nampak sini jenama daripada Vivo. Dan juga fokus dia dekat sini adalah terhadap kamera. Usually aku tak puji sangat, but this time aku boleh bagi credit to them sebab dapat bagi design yang proper. Aku memang suka dengan dia punya design dekat belakang ni. Nampak macam korang tangkap gambar langit pada waktu malam. Kalau korang guna timelapse, inilah efek yang korang akan nampak terhadap gambar tu. So I'm quite like it dengan apa yang Vivo buat dekat sini. Alright guys, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh share tentang Vivo X100 Pro ni. Aku akan tinggalkan link dekat bawah so that korang sendiri boleh try and tengok dia punya specs, dia punya hasil gambar sendiri, so that korang boleh nilai macam mana. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!